Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tunjuk perasaan di depan Embassy Amerika Syarikat hari ini sangat berjaya. Ada orang kata lebih dari 10,000 yang hadir, ada kata sampai 50,000, ada juga orang kata mungkin 100,000. Tapi tak tahulah, susah kita nak anggar dia punya jumlah sebenar. Tapi walau bagaimanapun, tunjuk perasaan ni lebih berjaya daripada pesta menyanyi dan menari yang dianjur oleh kerajaan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kalau banding dengan tunjuk perasaan hari ini, tunjuk perasaan terhadap bantahan dunia barat dan Amerika Syarikat tentang isu di Timur Tengah yang sekarang ni menjadi hangat, boleh dikatakan hari ini memberi gambaran sebenar perasaan ataupun sentimen rakyat Malaysia, terutama sekali orang Melayu, terhadap isu ini. Dan lebih lagi, pendirian Perdana Menteri bahawasanya menyokong cadangan two-state solution. Two-state solution ni maknanya pecahkan Timur Tengah di antara Arab dan Barat. Ini sangat tidak disokong oleh negara Islam dan juga ramai orang Islam di Malaysia. Setakat ni, dianggarkan dalam 10% saja orang Melayu di dalam Malaysia ni yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ramai, boleh dikatakan sampai 70% menyokong Perikatan Nasional, iaitu PAS dan Parti Peribumi. Dan yang tidak sokong Perikatan Nasional sekalipun, iaitu penyokong UMNO, mereka tidak juga menyokong. Jadi Pakatan Harapan. Jadi mereka duduk di tengah. Bermaknanya mereka protesters lah. Mereka mungkin tidak sampai masa mereka boleh sokong Perikatan Nasional, tapi sebaliknya mereka juga tidak sokong Pakatan Harapan. Sebab tu pilihan raya ni sekarang ni ramai yang tak keluar mengundi. The turnout is very low. Sebab dia orang tak mau sokong Perikatan, tapi mereka juga tak mau sokong Pakatan dan mereka not happy yang UMNO duduk di dalam kerajaan Pakatan Harapan. So dengan isu terbaru ni, di mana nampak Anwar ni lebih barat dari Islam, ramai lagi sekarang ni tidak mau sokong kerajaan, dan sekiranya mereka tak boleh sokong pembangkang juga, mereka akan dikecualikan. Bermakna they will abstain from voting or supporting. Diorang dok kata kerajaan pembangkang kena usaha kuat sikit untuk tukar kerajaan. Saya tak setuju. Saya rasa biar jangan Perikatan Nasional yang tukar kerajaan, bagi rakyat tukar kerajaan. Sebab kalau kita ambil political solution, iaitu kita buat macam langkah Kajang ke, atau yang dulu Anwar nak buat 16 September lah, macam-macam usaha untuk nak jatuhkan kerajaan melalui undi tak percaya, melalui ahli parlimen lompat dan sebagainya. Orang akan kata ini political, iaitu rebutan kuasa, struggle for power. Dan timbullah kerajaan pintu belakang lah, kerajaan tebuk atap lah, macam-macam dia orang akan label. Yang terbaik sekali ialah cuma pembangkang ni memberi education, memberi maklumat kepada rakyat supaya rakyat mengetahui keadaan sebenar, rakyat memahami apa yang sedang berlaku, dan biar rakyat yang bertindak untuk jatuhkan kerajaan. Jadi maknanya apabila rakyat
yang memerontak, rakyat yang usaha jatuhkan kerajaan. Dia orang tak boleh nak kata ini kerajaan pintu belakang ke, tebuk atap ke, atau satu langkah politik untuk nak menggulingkan kerajaan. So the best thing is let the rakyat rise up and topple the government. Kita cuma macam Rafizi Ramli cakap lah, kita cuma hasut rakyat. Kita bagi tahu rakyat apa yang sebenar berlaku, sebab ramai dari mereka tidak memahami keadaan ataupun situasi sebenar. So our work is to educate. Itu sebab Pakatan Harapan terutama sekali ni PKR, mereka takut sangat-sangat dengan media sosial. Mereka takut sekira media sosial ni bergiat, aktif, dan mengeluarkan macam-macam berita dan cerita tentang keadaan sebenar. Ini akan mempengaruhi pemikiran rakyat ataupun hasut rakyat untuk benci kerajaan. Tapi tak salah. Menghasut rakyat untuk benci kerajaan ialah kerja kita. Dia sama macam kerja musang ialah makan ayam. Tak boleh kita nak marah musang. Kita kena marah pemilik ayam tu. Awak sebagai tuan punya ayam tu, awak cuai menyebabkan ayam ni terlepas dan dimakan musang. Ini is your fault lah. It's not the fault of musang. Musang ni sifat semula jadi makan ayam. So, kalau sekira you cuai dan you banyak buat kesilapan, memberi ammunition, memberi modal kepada pembangkang untuk bangkitkan isu-isu ini, maka you yang silap. Orang macam Fahmi Fadzil ni, dia cuba sangat nak menyekat maklumat. Blog inilah, blog itulah, macam-macam dia buat supaya maklumat dari media sosial tak sampai kepada rakyat. Tapi tindakan itu menyekat, tak berjaya. Susah kita nak menyekat kalau benda tu benar-benar lah. Dan akhirnya cerita tu akan keluar. Kalau letak secara macam ni, secara macam itu, dia akan keluar. Akan akhirnya akan sampai maklumat kepada rakyat. Blog macam mana sekalipun. Sebelum zaman internet tu, dia orang guna surat layang. Sampai ke maklumat kepada rakyat? Akhirnya, rakyat dipengaruhi oleh surat layang. Soalan dia, banyak mana fitnah, banyak mana yang benar, itu masing-masing kena nilai lah. You have to judge yourself what's the truth. Tapi cerita susah. Baik cerita fitnah ke, cerita benar ke, cerita ni susah kita nak sekat dari sampai ke rakyat. Dengan social media sekarang, lagi bagus dah, lagi efektif, lagi berkesan banding dengan dulu di mana orang guna surat layang, di mana dia orang photostat ataupun dia orang cyclostyle, surat dalam dengan beribu-ribu untuk nak edar kepada rakyat. So now government panic. Dia orang rasa terdesak. Apa yang berlaku tak kisah di mana dalam dunia, serta-merta sampai ke rakyat. And susah mereka nak nak sekat cerita ataupun maknanya tak mau bagi cerita ni sampai ke rakyat. And it's in real time. Maklumat tu sampai semasa berlaku, bukan seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian macam dulu. Sekarang ni on the spot. Sedang berlaku benda tu, rakyat boleh follow live. Itu yang lagi menyusahkan kerajaan. So, kerajaan punya peperangan dengan media sosial ni tak berjaya. Media sosial is winning. The social media is winning. Dan media masa, the mainstream media pun, media arus perdana pun kalah banding dengan media sosial. So this is going to be the downfall of the government. Kejatuhan kerajaan ialah dia kalah memerangi media sosial. Rakyat menerima maklumat sebenar dan menerima maklumat live semasa berlaku. Dan rakyat akan buat nilaian. Dan banyak ni yang hampir setahun kerajaan baru ni memerintah, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, banyak kesilapan, banyak kelemahan.
Dan rakyat sudah sedar. Tak payah pun lah maknanya kita hasut rakyat ataupun kita memfitnah. Tak perlu fitnah. Kita just cerita benar sudah. Kita cerita apa rakyat boleh confirm. Rakyat boleh sahkan apa yang kita cakap ni betul ke tak betul. Sebab yang kita cerita ni benar dan rakyat mengetahui apa yang berlaku. Setakat ni rakyat memang marah tentang isu ekonomi, isu janji, dulu janji, sekarang tak tu banyak. Tapi yang isu terbaru ni, kalau kita berpandu kepada sokongan hari ini, tunjuk perasaan di depan kedutaan Amerika, maknanya memang orang Melayu tidak setuju dengan pendirian kerajaan. Orang Melayu, walau bagaimanapun, tidak boleh dikatakan sehaluan dengan kerajaan atas pendirian kerajaan berkait dengan isu di Timur Tengah. Dan benda ni, kalau Anwar Ibrahim tak berjaga, benda inilah yang boleh menjatuhkan kerajaan sebab sekarang ni 70% sokong pembangkang, orang Melayu lah. Ini akan naik ke 80-90%. Akhirnya, orang Melayu yang sokong kerajaan tak sampai 10%. Akan jadi macam orang Cina. Orang Cina ni 97-98% sokong pakatan, terutama sekali di AP. 97-98% dari orang Cina sokong kerajaan. Akhirnya akan berlaku 97 atau 98% orang Melayu akan sokong perikatan. So akhirnya the result would be pakatan ialah parti yang disokong oleh bukan Melayu. Perikatan akan jadi parti yang disokong oleh orang Melayu. So Malaysia ni akan jadi macam Anwar nak sokong lah. Two-state system. Two-state system maknanya government is non-Malay, opposition is Malay. Ini akan berlaku. Atas isu Palestin ni, dia boleh menyebabkan Malaysia pecah dua. Orang Melayu belah pembangkang, orang bukan Melayu belah kerajaan. Dan adakah Anwar sanggup apabila ini berlaku, Malaysia juga mengambil two-state solution untuk menyelesaikan masalah. Sebab sekarang ni, boleh terima ke tak boleh terima itu masalah lain. Malaysia ni, politik Malaysia sudah jadi politik perkauman. Malaysian politics is racial politics. Dan isu Palestin ni akan menyebabkan bertambah lebih lagi. It's not just racial politics, it's also Islamic politics or Muslim politics. Sebab orang Islam tidak menyokong pendirian kerajaan tentang isu Palestin, iaitu the two-state system yang dicadang dan disokong oleh kerajaan Malaysia atau Anwar Ibrahim. So benda ni akan menambahkan lagi masalah perkauman. Masalah perkauman akan juga menjadi masalah agama, iaitu pendirian orang Islam dengan pendirian kerajaan, iaitu Pakatan Harapan, akan berbeza jauh. So Malaysia's politics will be very much race, religion politics. Dan isu nak kata ni kerajaan madani lah, kerajaan perpaduan lah, tidak akan berjaya. Akan gagal. Sebab sekarang ni, Malaysia, boleh dikatakan kaum ataupun bangsa di Malaysia ni lebih berpisah, lebih berpecah banding dengan dulu. Dan bukan saja isu politik, tapi isu Palestin, iaitu sudah bertukar menjadi isu agama, akan menjadi sebabnya Malaysia ni pecah dua. Jadi pendirian kerajaan ni jauh lari dari pendirian orang Islam, terutama sekali tentang isu Palestin, dan ini akan melarat kepada isu-isu lain di mana
kita nak rapatkan berbagai kaum atau berbilang kaum, mustahil, sebab kaum bukan Melayu yang menyokong kerajaan tidak bersama dengan kaum Melayu yang berdiri tegas di belakang Palestin. So mungkin inilah kemungkinan besar isu Palestin akan menjadi lebih besar banding dengan isu harga barang naik lah, kekurangan ayam lah, kekurangan telur lah, isu EPF lah, isu maknanya penderitaan rakyat tentang ekonomi dan sebagainya. Mungkin the real explosive issue yang akan menentukan adakah kerajaan Anwar Ibrahim ni boleh tahan sehingga pilihan raya akan datang ataupun akan jatuh dalam masa setahun lagi. Kemungkinan besar isu Palestin ni akan menjadi catalyst, akan menjadi punca kejatuhan kerajaan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.